Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. InsyaAllah saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Atheism, Jenis, Ciri dan Pembahagian. Yang pertama, jenis atheism. Menurut Christopher F. Silver dan Thomas J. Coleman, yang di mana terdapat 6 jenis atheist yang ada di seluruh dunia. Yang pertama adalah atheist intelektual. Mereka adalah individu yang mempelajari ilmu pengetahuan secara aktif, lalu menggunakan ilmu pengetahuan tersebut untuk menjelaskan segala topik yang berkaitan dengan perkara kebenaran. Mereka juga berpengalaman dalam perkara ilmiah dan keagamaan. Sebagai contohnya, mereka ni suka berdebat. Yang kedua, atheist aktivis. Golongan ini cenderung kepada penglibatan dalam komuniti dan aktiviti yang melibatkan dalam isu sosial. Mereka gemar memperjuangkan isu keadilan dalam sosialiti. Sebagai contohnya, mereka suka memainkan isu politik, hak homoseksual, hak feminisme dan sebagainya. Sebagai contoh lain, mereka memainkan isu LGBT dan menolak undang-undang Islam untuk diguna pakai dalam sebuah negara. Yang ketiga, sikap agnostik. Mereka meyakini bahawa sesuatu yang luar biasa menguasai segalanya di sekeliling mereka, tetapi golongan ini juga tidak yakin bahawa sesuatu yang luar biasa itu dapat dibuktikan dengan kewujudannya. Golongan ini juga boleh dirujuk sebagai golongan yang tidak mempercayai ajaran agama, tetapi masih mempercayai bahawa Tuhan atau kebenaran tertinggi itu wujud. Yang keempat adalah anti-theist. Golongan ini adalah golongan yang paling keras dalam menolak agama dan berpandangan bahawa agama akan merosakkan hidup seseorang. Sekiranya ada berlaku perpecahan dalam masyarakat, maka agamalah yang perlu disalahkan. Dan mereka juga berpegang kepada ketidakkepercayaan kepada Tuhan dan menanggapi segala yang terjadi di dunia ini adalah kuasa Tuhan. Yang kelima, non-theist. Ia merupakan takrifan yang sama seperti atheist dan kepercayaan bahawa tiada kewujudan Tuhan dari segi konsep, tetapi berbeza dari segi menunjukkan cara mereka di halayak ramai. Golongan ini tidak suka digelar sebagai atheist kerana terlalu ekstrim dan taksub kepada kepercayaan tersebut. Mereka lebih suka mendiamkan diri dan tidak campur tangan dalam hal-hal seperti berdebat dan sebagainya. Mereka ni kita boleh dikategorikan mereka sebagai individual. Mereka tidak suka bercampur dengan atheist yang lain. Yang keenam, ritualist. Mereka beranggapan bahawa agama ini hanyalah sekadar ritual, tetapi tidak percaya terhadap ritual itu memberi kesan kepada diri mereka. Tetapi golongan ini terlibat dalam upacara keagamaan seperti meraihkan perayaan dalam agama mereka. Contohnya perayaan Christmas. Yang kedua adalah ciri atheism. Yang pertama, mereka jarang mengucapkan syukur. Ini termasuk dalam konteks Islam yang di mana syukur adalah tanda bahawa seorang itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menzahirkan sikap ketaatan kepada Tuhan. Tetapi berbeza pula dengan golongan ini yang di mana pada asasnya mereka tidak mempercayai Tuhan, apatah lagi bersyukur kepadanya. So mereka bila diorang tak percaya Tuhan, macam mana diorang nak bersyukur? Yang kedua adalah mereka tidak mempercayai takdir. Dalam agama Islam terdapatnya qada dan qadar, iaitu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Contohnya ajal, jodoh, sakit dan sebagainya. Golongan ini menyifatkan takdir adalah satu perkara yang objektif, yang boleh sentiasa diubah-ubah mengikut kesesuaian dan kesesuaian dan kesukaan hati. Tapi hakikatnya takdir adalah ketetapan yang boleh diubah dan hanyalah nasib yang boleh diubah tetapi bukan takdir. Yang ketiga, mereka terlalu mengutamakan ilmu pengetahuan dan mementingkan akal fikiran. Mereka menyampaikan bukti yang sudah jelas kesahihannya seperti Al-Quran dan Hadis. Golongan ini terdiri daripada kebanyakan para saintis, profesor dan ahli-ahli cendekiawan yang terkenal. Mereka selalu mendahulukan logik yang berteraskan maklumat dan fakta.
mereka lebih suka bermain dengan logik akal mereka sebab mereka lebih nampak benda tu sebagai satu kebenaran. Sedangkan mereka tidak percaya bukti-bukti yang dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengutamakan konsep kebebasan dan hak asasi. Dalam golongan etis ini juga terdapat komuniti yang dipanggil sebagai liberal. Majoriti daripada mereka adalah orang yang memperjuangkan hak asasi manusia yang ekstrim. Sebagai contohnya tadi yang saya cakap adalah bermain dengan isu politik, LGBT, hak feminisme dan sebagainya. Dan yang ketiga, pembahagian etism. Secara umumnya, atheism ni boleh dikategorikan kepada dua, iaitu yang pertama, atheist agnostic. Mereka tidak percaya bahawa Tuhan dan berpendapat atau ada ataupun tiadanya Tuhan adalah tidak diketahui. Secara umumnya, golongan ni tidak yakin bahawa Tuhan ada atau tidak. Golongan ni mereka masih meragukan bahawa ada tak kewujudan Tuhan tu. Sebab apa? Sebab mereka tak nampak. Yang kedua, atheist gnostic. Mereka yang tidak menyembah Tuhan dan berpendapat bahawa Tuhan dapat diketahui sebagai wujud. Dalam arti kata lain, golongan ini adalah golongan yang sering dihadapi dan selalu kita lihat. Mereka ni adalah golongan yang memperjuangkan fahaman atheism ni secara ekstrim. Sekian, itu saja pembatangan dari saya. Terima kasih.